Okey. Ini gambar yang saya tunjuk ni tuan-tuan. Saya nak ajar tuan-tuan macam mana nak cek tanah tuan-tuan. Sama ada tanah tuan-tuan ni beresid ke, neutral ke, perlu ke nak tabur dolomite ke. Ini sangat penting. Biasanya dolomite ni digunakan semasa kita mula nak tanam pun, masuk dalam media tanaman, kita dah mula campurkan dolomite dan juga bahan-bahan lain. Pada pH meter, diulang pada pH meter. Boleh tengok pada slide. Okey, ini dia. pH meter ni tuan-tuan boleh beli dan dapatkan di Shopee ada, Lazada ada, and then kedai-kedai pertanian pun banyak. Jadi macam mana kita nak cek tanah kita? Satu dia, kita cucuk pH meter kita ni, and then kita tekan reset sekali. And then dia jadi sorry, boleh unmute mic lah. Okey. Oh lama. Okey. Okey, ini pH meter. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee, Lazada, semua ada. And then cara untuk test tanah menggunakan pH meter ni senang tuan-tuan. Dia ada banyak jenis. Tuan-tuan hanya cucukkan ke dalam tanah yang tuan-tuan tanah pokok ataupun sebelum tanah pokok. Kita nak tahu bacaan tanah kita, keasidan dia berapa bacaan dia. And then kita cucuk, kita tekan sekali reset. And then biarkan dia seberapa seketika dalam lebih kurang 2-3 minit. And then kita tengok bacaan terakhir pH meter. Jika ia menunjukkan bacaan tanah tuan tu 5 ataupun 5 ke bawah, ini bermakna tanah tuan-tuan tu beresid. Bila beresid ini tuan-tuan membaja ke ataupun apa juga untuk bantu tanah tuan-tuan, akar dia dalam tak dapat kerja dengan sempurna. Jadi bagaimana untuk mengatasi pH tanah ni supaya ia menjadi neutral? Tuan-tuan hanya perlu tabur saja dolomite, kawasan tempat tanaman tuan-tuan tadi ataupun kawasan pokok tuan-tuan tadi, keliling kanopinya, and then dalam masa sebulan tuan-tuan boleh cek semula menggunakan pH meter berapa bacaan yang sesuai. Tapi biasanya kalau kita cucuk di lubang yang sama, dalam masa setengah jam lepas kita tabur dolomite, kita dah dapat jawapan dia. Tekan reset. Jadi bila bila dah tekan reset ni, dia akan dapat bacaan. Biasanya dalam masa setengah jam kita dah tahu dah. 5 dia akan boleh jadi 5,5. Maknanya tanah kita dah beransur pulih. Jadi lama-lama besok dalam sebulan 2 bulan tanah kita akan beransur pulih dan mungkin pH dia boleh jadi 6. Jadi pH tanah yang sesuai, pH tanah yang sesuai bacaannya untuk yang cantik lah, untuk serapan baja yang baik lah, di antara 5.5 ke 7. Ini paling cantik. Serapan bila pH tanah cantik, serapan akar untuk baja-baja ni memang sempurna. Jadi pokok kita cepat akan subur. Okay, next. Lepas tadi tak? Okay. Ini okay. Dolomite dan tanaman. Ini pokok durian yang bersangking. Jadi apabila media tanaman yang dah campur dengan dolomite, dan selepas bulan tu kita boleh menabur semula dolomite pada anak sangking yang kita baru tanam tu di sekeliling kanopi dia. Lebih kurang anggaran dalam 1 kilo lebih kurang. Bukan maksudnya pH tak boleh lebih hijau. Kalau dia jadi 8, dia sudah pergi ke alkali. Jadi bila kita pergi ke alkali pun tak boleh, tanah kita pun tak sesuai. Jadi cara untuk menurun atau curekan daripada alkali,
kita pula kena sembuh dengan sulfur. Itu satu perkara yang lain. Okey, ini cerita balik tentang pokok durian musangking yang kita nak tanam and then kepada customer kita di seluruh Malaysia ni. Cuba tuan-tuan tengok, apabila pembajaan cukup, dolomite cukup, foliarnya cukup, airnya cukup, daunnya pun menjadi hijau dan berkilat. Cuba tuan-tuan tengok. Dan pucuknya pun banyak keluar. Ini pentingnya. Jadi penggunaan dolomite untuk anak-anak durian ataupun pokok durian ataupun tanaman, hanya 3 bulan sekali je tuan-tuan. Saya syorkan 3 bulan sekali lah. Maknanya setahun lebih kurang dalam 4 kali saja. Ini antara yang nak buat farmer dalam negeri di Harum Manis di place. Okay, next. Makan. Tabur dulu pun boleh. Dalam lubang tanaman tu, tuan-tuan boleh tabur dolomite dalam 1/2 kilo atau 1 kilo. Ini untuk lubang anak tanaman. Masukkan organik dan baja ataupun medium tanaman lain. Biarkan dulu dalam 3 minggu baru tanam. Apabila piping dah siap, tanamlah durian tu. Jadi salah satunya tadi, ia boleh mengelakkan naik dan ke benda-benda lain yang ada dalam tanah, supaya ia mati semua. Ini memang bagus. Okay, next. Okay, ini antara gambar-gambar yang kita dijemput oleh pihak Farmer Energy Place untuk Harum Manis. Harum Manis mempunyai masalah pada 2 tahun lepas sebab struktur buah fizikalnya cantik, tapi bila kita belah, isi dalamnya lebam. Jadi bila kita cek tanah, memang pH tanahnya jatuh kurang pada 5. Jadi apabila kita syorkan kebun atau petani menggunakan penulis dolomite ni, dalam beberapa bulan dah nampak perubahannya dari segi daun dan juga pertumbuhan untuk Harum Manis ni. Jadi tahun-tahun selepas dan tahun ni hasil buahnya sudah cantik, cantik. And then setelah ni juga kita ada promosi dan juga buat trial untuk tanaman kelapa di Tanjung Karam dan Sabak Benam. Kelapa pun menggunakan untuk pokok kelapa yang nak menghasilkan buah ataupun untuk mengeluarkan buah, satu pokok 3 kilo. Jadi pokok yang baru tanam ni biasanya kita hanya gunakan dalam 1/2 kilo saja. Sama juga dalam tanaman durian, maknanya campur di dalam lubang dan juga di atas pokok tu, keliling, maknanya keliling tempat yang kita tanam tu. 3 bulan sekali kita kena tabur dia lagi. Tapi bila tabur dolomite, selepas 2 minggu mesti masuk baja. Baru cepat pokok tuan-tuan naik dan subur. Kalau pokok dalam bulan tanah tak dicampurkan dolomite, boleh tak? Boleh. Kalau pokok tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan tak pernah jumpa dolomite ni ataupun tak pernah dengar dolomite ni, pokok tuan-tuan dah 6 bulan, setahun, boleh taburkan daripada pangkal hingga ujung kanopi pokok durian tuan-tuan. Contoh kalau tanam durian, biarlah tabur je. And then setiap 3 bulan sekali tuan-tuan kena repeat semula. Tapi lepas 2 minggu tabur dolomite, mesti baru baca. Tak kira baju NPK, baju organik, foliar. Kalau ada sistem pengairan, lagi bagus.